Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasila binti Kadir daripada IPG Kampus Pendidikan Teknik. Untuk tugasan 3 ini, pelajar dikehendaki melakukan kemahiran asas dalam aktiviti kayak. Antara kemahiran berkayak ialah saya menerangkan tentang anatomi kayak dan juga pedal. Seterusnya, cara pegangan pedal, cara dayungan hadapan dan juga reverse, cara dayungan membelok ke haluan kanan dan juga ke haluan kiri. Okey, seterusnya kita pergi kepada anatomi kayak. Kita akan lihat satu persatu komponen yang ada di kayak. Okey, antara komponen-komponen yang terdapat di kayak, yang pertama ialah carrying handle, hull, shock cord deck rigging, deck hatch, cockpit, seat, cockpit rim, dash hut, shock cord deck rigging, carrying handle dan serial number location. Okey, selepas ini saya akan terangkan antara anatomi yang ada di kayak. Okey, antara komponen yang pertama ialah haluan dan buritan, iaitu bow and stern. Bow atau haluan adalah bahagian depan atau moncong dari kayak yang bertujuan sebagai arah tujuan dan juga memecah ombak. Stern atau buritan adalah moncong bahagian belakang. Kedudukan ini kadang-kadang mengelirukan bagi yang baru mencuba. Untuk lebih cepat mengenalnya, perhatikan arah tempat duduk kayak tersebut. Itu adalah bow and stern. Okey, yang kedua, gunwale line dan painter line. Ini adalah bahagian tepi ataupun sisi kayak yang berfungsi sebagai pengimbang ataupun pendayung. Apakah kayak yang dinaiki itu sesuai dengan berat badan ataupun tidak? Sisi kanan disebut dengan starboard dan sisi kiri disebut port side. Okey, yang ketiga ialah hull. Ini adalah bahagian bawah kayak. Bentuknya berbeza bergantung pada jenis kayak tersebut. Untuk apa digunakan? Okey, yang seterusnya ialah deck, iaitu geladak. Deck adalah bahagian atas untuk melindungi kaki sehingga mudah untuk melakukan teknik Eskimo roll. Deck bahagian depan disebut foredeck dan di belakang disebut afterdeck. Seterusnya ialah kokpit, iaitu ruang tempat duduk. Kokpit adalah ruangan yang letaknya di tengah-tengah antara dek depan dan dek belakang. Dan kokpit ini merupakan ruangan untuk tempat duduk. Okey, seterusnya ialah seat, iaitu tempat duduk. Tempat duduk terletak di dalam kokpit, dan tempat duduk terbagi dalam beberapa jenis, iaitu standard, iaitu bentuk dan ukuran tetap. Tempat duduk sederhana, iaitu biasa digunakan kayak rekreasi. Tempat duduk ketat digunakan untuk diarus deras dan tempat duduk yang digunakan untuk pertandingan. Seterusnya ialah toggle. Toggle ialah sejenis tali untuk mengangkat kayak. Letaknya di hujung depan bow dan juga belakang, iaitu stern. Okey, yang terakhir ialah coaming. Adalah bahagian tepi kecil dan mengelilingi kokpit yang berfungsi sebagai penahan air untuk masuk ke dalam perahu dan juga untuk mengikat spray cover. Okey, seterusnya kita pergi kepada anatomi pedal. Kita akan mengenali dulu komponen-komponen yang ada di pedal. Komponen yang terdapat di pedal ialah yang pertama, tip, axis, drift ring, neck, front of blade, iaitu spoon dan juga back of blade. Okey, kita lihat pula pada fungsi-fungsi komponen tersebut. Okey, ini adalah anatomi pedal.
Yang pertama ialah blade, iaitu bilah mata dayung. Okey, blade ialah kepingan yang berada di hujung batang dayung. Ia berfungsi untuk mengaut seberapa banyak air bagi menghasilkan pergerakan kayak. Ia mempunyai pelbagai bentuk dan saiz bergantung kepada kegunaannya. Okey, seterusnya kita lihat pada tip, iaitu pelindung mata dayung. Tip ialah kepingan logam yang berada di hujung mata dayung. Setengah dayung tiada logam. Ia berfungsi melindungi mata dayung, iaitu blade, daripada kerosakan akibat hentakan. Okey, seterusnya kita lihat kepada shaft, loom dan bar, iaitu batang tengah pendayung. Ia berbentuk bulat dan lazimnya lurus. Ia merupakan bahagian pemegang pendayung. Okey, seterusnya kita lihat pada neck, iaitu leher pendayung, bahagian pencantuman antara blade dan shaft. Okey, kita lihat pada drip ring, iaitu bulatan getah, bahan yang diperbuat daripada plastik atau getah dan terletak berhampiran dengan neck. Ia berfungsi untuk menghalang air dari blade mengalir ke shaft dan membasahi tangan pendayung. Tidak semua pendayung memiliki drip ring. Okey, kita tengok pada front of blade, iaitu permukaan dayung. Bahagian hadapan bilah dayung yang berbentuk cekung dan berfungsi untuk mengaut air. Dan last sekali ialah back of blade, back of belt, iaitu belakang dayung. Bahagian belakang muka dayung ia berbentuk cembung untuk memberi sokongan yang kuat kepada mata dayung. Okey, itu adalah anatomi pedal, iaitu anatomi pendayung. Okey, seterusnya kita lihat cara pegangan pedal. Macam mana kita nak tahu cara pegang pedal yang betul? Okey, mula-mula sekali bila kita masuk ke dalam kayak, kita melangkah dengan kaki kanan dan juga diikuti kaki kiri. Okey, kita pegang pedal dan meletakkan di atas kepala. Kita pegang sisi kiri kanan sekata 90 darjah. Itu adalah cara pegangan pedal yang betul. Okey, seterusnya kita buat simulasi cara dayungan hadapan. Itu adalah cara pegangan pedal untuk dayungan ke hadapan. Okey, seterusnya ini ialah simulasi cara dayungan reverse. Okey, lihat cara dayungan reverse dengan betul. Okey, seterusnya ini adalah cara dayungan membelok haluan ke kanan. Kita memegang pedal dengan betul dan mendayung dayungan untuk membelok haluan ke kanan. Okey, seterusnya yang terakhir ialah cara dayungan membelok ke haluan kiri. Kita lihat cara bagaimana untuk mendayung membelok ke haluan kiri. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.